dekat dengan depan gate. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Nathan Real Seram YouTube channel yang pastinya akan terus bersama anda memaparkan keseraman-keseramannya. Selamat siang, selamat petang, selamat malam untuk semua. Tengok montaj guys. Cerita yang Nathan nak bawa pada kali ini adalah cerita yang akan berkisarkan sebuah kisah lama, tetapi cerita ini pernah menggemparkan seluruh negeri Kelantan guys. Dan mungkin kepada adik-adik Nathan yang baru dia tak tahu cerita ini, tetapi yang sebaya dengan Nathan ataupun yang umurnya lebih tua daripada Nathan, lebih dewasa daripada Nathan, mereka pastinya pernah mendengar hantu kucing. Hantu kucing. Pernah viral dan menjadi igawan kepada seluruh rakyat Kelantan, walaupun pada ketika itu belum ada lagi media-media sosial yang viral sebegini, tetapi hantu ini cukup terkenal. Okay, dan hantu kucing ini dikatakan ianya berasal daripada Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Dulu orang kata adalah satu jalan ke Pasir Tumbuh di Kelantan ini, dan satu nama tempat di Kelantan ini ada di tepi jalannya rumah banglo yang agak suram dan tak terurus. Tapi tak tahulah Atan sejauh mana kebenarannya rumah ini masih ada atau tidak, tak pastilah. Kisah kucing ni yang setahu Atan, kucing ni dikenalilah sebagai kerabat diraja juga rasanya. Cumanya yang bercerita kepada Atan, cerita ini dia kata kucing ni dia mati dan menjadi hantu ataupun mengacau, mengganggu kehidupan seluruh manusia disebabkan oleh rohnya tidak diterima bumi. Disebabkan kucing ini dikatakan memakai susuk. Apa ni Cik Bun? Susuk. Aku dah lama pakai benda ni. Memakai susuk. Tahu susuk kan? Dia pakai susuk dan rohnya tidak diterima bumi. Itulah sebabnya dia menjadi hantu dan mengganggu rakyat di negeri Kelantan ketika itu. Kalau dululah Atan pun terlibat dalam situasi ini, sebab situasi ini yang mana kalau dulu kan kalau tengah malam kita nak lambat tidur atau sebagainya, mesti mak-mak ataupun ayah kita akan cakap, kau tidur lambat nanti hantu kucing datang ambil kau. Jadi itu yang antara ketakutan yang berlaku kepada ramai kanak-kanak di negeri Kelantan ketika itu. Hantu kucing ni dikatakannya guys, dia ada satu pasaraya dulu di Kubang Krian, Kelantan. Pasaraya Fakimi ke kalau mengikut sumber tu. Dan pasaraya itu telah pun ditutup, tetapi bangunan Fakimi ini masih ada sehingga kini, direnovate untuk dijadikan bangunan lain lah, bukan lagi pasaraya guys. Kucing dia punya pukulan guys pada masa itu, you tahu kan, kucing dia punya pukulan, dia punya hebat, dia punya aura tu, sampai orang Kelantan masa tu dia jadi takut nak keluar kat rumah. Dia nak keluar rumah takut, nak keluar mana-mana, bila malam saja mereka akan mula takut. Sebab dikatakan hantu kucing ni akan merayau-rayau ataupun meronda-ronda di seluruh bandar Kota Baru untuk mencari mangsanya. Dikatakan, diceritakan hantu kucing ini mengganggu sehingga pengayuh beca pada masa itu. Di Kelantan dia panggil beca tu, yang basikal yang orang naik tu kan, yang seperti di Melaka punya tarikan itu, di Kelantan dia panggil teksi. Jadi pengayuh teksi ni dia akan menggunakan teksi lah untuk mencari
mencari penumpang kan. Dan ada diceritakan pada satu kali tu ada seorang pakcik ni, dia mengayuh dia punya beca atau teksi dalam bahasa Kelantan ni, dikayuh dan adalah seorang perempuan menahannya. Dan bila perempuan itu menahan dengan bau yang wangi dan juga pakaian yang ala-ala orang lama yang berkebaya semua, menaikilah beca pakcik ni. Dan apabila perempuan ini menaiki beca itu, pakcik ini dikatakan mengerah seluruh tenaganya, tetapi beca itu tidak bergerak-gerak. Dan pada masa itu jugalah hantu kucing ini mengilai-ngilai, mengacau dan hilang daripada beca itu. Dan bila hantu kucing ini hilang, beca itu dapat dikayuh oleh pengayuh beca ini dengan begitu ringan seperti biasa. Dan ada juga hantu kucing ini dikatakan guys, dia mengacau sehinggalah mencakar dinding-dinding rumah, terutamanya rumah ahli keluarga ataupun kaum kerabatnya. Dikatakan konon-kononnya seolah-olah ingin menumpang di rumah itu. Dan bila tuan rumah keluar dan tengok, memang ada kesan cakaran di rumah. Wah, seram juga penangan hantu kucing pada satu ketika dulu di negeri Kelantan. Dan kalau you all yang tak tahu cerita ini, ataupun you all yang adik-adik kan, ataupun yang masih lagi berumur mungkin masih bersekolah pada masa ini, bolehlah tanya mak ayah mereka, sebab mustahil orang Kelantan tak tahu cerita hantu kucing ni. Dan kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya siapakah hantu kucing ini, dari mana beliau berasal, apakah gangguan-gangguannya, anda mesti tanya orang lama-lama. Kerana hantu kucing ini dia pernah menjadi satu hantu yang sangat ditakuti, seperti mana yang Atan bagi tahu tadilah. Okey, dan Atan ada satu cerita jugalah dengan bukanlah cerita yang betul-betul diganggu oleh hantu kucing ini, tetapi pada satu masa dulu, Atan masih ingatlah, masa tu Atan lupa dah. Tadi masih ingat kan, dah lupa pula. Kan keluar balik yang ke muka cek molek lah nate kan. Dengar. Kamu cakap molek nak tangkap aku tembak. Yang macam ada video sebelum ni kan. Jadi dululah adalah satu ceritanya, masa tu mak ayah Atan ni dia pergi mungkin kenduri yang agak jauh sikit, jadi tinggallah Atan dengan beberapa orang adik-beradik ni. Jadi pada waktu malam tu kita orang ni menunggu kepulangan ibu dan ayah balik kan. Masa zaman tu mana ada telefon apa semua lagi. Jadi kita orang ni dah dipesan lah oleh ibu ayah kita bahawa mereka ni mungkin lewatlah pulang kerana tempat kenduri itu agak jauh. Jadi nak dijadikan ceritanya, selepas saja waktu maghrib, kita orang dalam satu rumah itu kita mendengar orang perempuan memberi salam. Dan hantu kucing ni dia punya kedatangannya ataupun ceritanya muncul lebih kurang dengan hantu kum-kum, hantu yang memberi salam Assalamualaikum kum, yang kan, yang bila hantu ini beri salam, orang takut untuk buka pintu. Jadi bila hantu yang kemunculan dua varian hantu yang dekat-dekat ini berlaku, Atan pada masa itu dengan adik-beradik dan sebagainya dah mula rasa macam agak ketakutan lah ya bila mendengar salam itu. Dan salam itu makin lama makin kuat, dan tidak logik. Ibu dan ayah Atan pada masa itu pulang ke rumah, sebabnya mereka kata mereka mungkin akan pulang pada pukul 10 malam ke atas. Okey, disebabkan jarak perjalanan yang jauh lah kenduri itu. Bila itu berlaku, kami adik-beradik dah mula takut. Bila kami intai, tak ada orang. Bila kami masuk semula ke dalam rumah atau ke ruang tamu, kedengaran semula Assalamualaikum. Jadi kami ni berpeluk-pelukkanlah adik-beradik. Jadi selepas beberapa ketika ucapan salam itu diberikan beberapa kali, ianya lenyap begitu saja. Jadi kami
merasakan kami telah pun dikacau oleh hantu kucing ataupun hantu kungkung ini. Jadi bila balik, kami berceritalah kepada ibu dan bapa yang pulang tu. Untuk makluman anda, bila keesokannya muncullah cerita sebenarnya. Pada malam itu, mak dan ayah Hatan juga risau. Mungkin kami betul-betul diganggu. Dan rupa-rupanya keesokannya muncullah cerita yang sebenarnya, yang mana mak saudara Hatan yang duduk dekat dengan rumah kami sekeluarga ni, dia nak hantar makanan. Jadi yang jadi dia tak ada bila kami hintai tu. Bila dia bagi salam, kami tak menyahut, dia pergilah ke kawasan dapur. Jadi bila kami hintai dekat kawasan luar ni, tak adalah dia. Jadi dia bagilah salam pula kan kami. Jadi bila dia bagi salam pula, kami tak menyahut, dia pergilah hintai ke ruang yang lain pula, ke kawasan bilik dan sebagainya. Mungkin kami dekat bilik. Jadi itulah cerita yang sebenarnya. Rupa-rupanya kami tidak diganggu oleh hantu kucing, kami juga tak diganggu oleh hantu kum-kum, tapi kami sebenarnya cuba dibantu oleh ibu saudara kami untuk memberikan makanan kepada Hatan dan adik-adik di rumah. Itulah ceritanya kan. Hatan tak tahulah ada ha ke tak ada ha. Terpulang kepada anda. Okey, jumpa lagi guys bersama dengan Hatan. Jumpa lagi di cerita-cerita seterusnya. Like, share, subscribe dan teruskan memberi komen-komen kepada cerita-cerita Hatan ini. Dan alhamdulillah, setiap channel Hatan sekarang, Hatan nampak dah makin meriah di video komen. Terima kasih guys. Jumpa lagi. Bye-bye.